berbicara tentang fitnah. Memang fitnah tu dah banyak, memang fitnah tu dah keluar, memang fitnah tu dahsyat. Sampai kadang-kadang mungkin kita yang terjaga diri kita ni takut terjebak dengan fitnah, hari-hari kita terbuat fitnah kepada orang lain. Contoh yang paling mudah, antara saluran fitnah yang paling banyak yang kita sedar tak sedar ialah melalui telefon. Kadang-kadang sampai satu berita, sampai satu benda yang kita sendiri pun kadang-kadang tak pasti benda ni betul ke, benda ni tak betul, benda ni sahih ke, benda ni tak sahih, benda ni meyakinkan, benda ni meragukan. Kita pun tumpang sekaki pi viral pada orang lain, pi send pada orang lain, pi sebar pada orang lain. Last kali, oh tak betul rupanya. Last kali tak sahih rupanya. Last kali meragukan rupanya. Kalau sampai 2-3 orang tak kisah, takut dah sampai beratus beribu orang. Bila dia sampai beratus-ratus atau beribu orang, kita bimbang ni lah. Kalau benda tu benda yang berunsurkan kebaikan, benda berunsurkan kebajikan, benda yang boleh mendatangkan pahala, tak ada masalah. Kita takut kadang-kadang benda tu boleh mendatangkan fitnah, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpesan pada diri sendiri dan hadirin hadirat semua, berhati-hatilah tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Ini salah satu contoh yang saya bagi, fitnah yang boleh lahir dan keluar melalui alat yang dipanggil sebagai telefon bimbit. Baik, kembali. Bila kita nak sebut tentang eskatologi tadi, sebelum saya pergi lebih jauh, setakat ni bagaimana? Boleh faham ke? Faham sikit-sikit ke? Banyak pening ke? Reguna? Ada orang kat tangan ustaz, sejak dari mula sampai ustaz tanya ni, saya faham 100%. Ada pula 50 faham, 50 tak berapa jelas. Ada pula saya dengar ustaz cakap saja, faham tak pun. Itu yang saya takut tu. Kita main jauh-jauh nak semua orang faham. Tapi begitulah. Hal memahamkan orang lain bukan kerja saya, bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah. Kerja Allah nak bagi faham. Sebab tu samalah konsep macam kita di sekolah. Saya sebagai guru, kalau kira bak faham ni kerja kita, pada murid 30 orang dalam kelas sekali mengajar, memang keluar tu senyum. Oh, puas hati mengajar hari ni. 30 orang semua faham. Tapi masalahnya 2 campur 2 4, 2 campur 2 4 jawab periksa 2 campur 2 5 juga. Ada tak jawab 2 campur 2 5? Akan ada. Maksudnya bab pemahaman ni Allah yang bagi. Kita ni hanyalah sebagai wasilah memindahkan ilmu yang Allah bagi, memindahkan ilmu yang Allah kurnia kepada orang lain. Bab faham, bab tak faham, bab taufik, bab hidayah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila kita dah faham pada tingkat yang pertama tentang eskatologi, iaitu perbahasan-perbahasan hari ini dari sudut pandang ulama-ulama kontemporer, maka seolah-olah nampak sudah terabaikan konteks asal yang didasarkan oleh ulama-ulama silam. Maksudnya hari ini sebut eskatologi, hari ini sebut teori konspirasi, hari ini sebut ilmu akhir zaman, hari ini sebut ilmu fitnah. Banyak perbahasan-perbahasan, banyak ulasan-ulasan, banyak kuliah dan ceramah hanya berkisar tentang fitnah-fitnah akhir zaman menuju kiamat, tetapi tidak disambungkan kepada eskatologi yang sebenar, iaitu bermulanya pengembaraan roh manusia sampailah penentuan kepada syurga dan neraka. Yang ni kita kena beringat. Sebab tu tujuan utama, sebab tu tujuan asal kita.
Hidup di dunia memang manusia akan merasai pelbagai ujian, pelbagai ragam kehidupan suka dan duka. Tapi dalam keadaan tersebut kita kena beringat, kita kena berhati-hati dengan pantang larang yang datang daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga sabdaan-sabdaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dah faham hak ni, kita tak mau pihak dalam-dalam. Kita pergi kepada step yang kedua. Bila nak memahami tentang konteks kemanusiaan kita untuk dipadankan dengan konteks fitnah. Sebab biasa kisah akhir zaman banyak dipaliti dengan fitnah-fitnah kecil, fitnah-fitnah besar, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Bila sebut tentang konteks kemanusiaan, kita kembali kepada awal penciptaan manusia, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga ayat 35. Di situ kisah awal penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kita semua sedia maklum, boleh rujuk Baqarah 30 hingga 35. Baik, dalam konteks awal Allah bertanyakan kepada para malaikat yang Al-Quran datangkan firman seolah-olah menggambarkan bentuk two-way communication, dalam bentuk dialog antara Allah dan sekumpulan malaikat. Allah berbicara dengan malaikat ialah tentang iradah, tentang keinginan Allah untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Bila Allah berkehendak menciptakan khalifah di muka bumi dan menyuarakan serta mengemukakan impian dan kehendak tersebut kepada para malaikat, buat permulaan malaikat-malaikat ini bersetuju atau seolah-olah membangkang usul itu. Setuju terus, oh baguslah wahai Allah kalau kamu nak buat khalifah, baguslah wahai Allah kalau kamu nak buat manusia, atau ayat dia lagu lain. Setuju ke ada bangkangan? Setuju ke ada protes? Ada protes, ada bangkangan. Baik, sebenarnya bangkangan ini berasas kerana sebelum Allah menciptakan khalifah yang bernama Nabi Allah Adam alaihi salam sebagai manusia, sebelum ni Allah sudah menciptakan sejenis makhluk daripada kalangan bangsa jin, yang mana sebahagian bangsa jin ini sudah menghuni bumi, sudah mendiami bumi, dan kebanyakan mereka sudah melakukan banyak pertumpahan darah dan banyak berlaku kerosakan di muka bumi. Jadi protes ataupun komen daripada malaikat tadi terhadap usul yang dikemukakan oleh Allah berbaloi, logik dan masuk akal bila dia melihat kepada percontohan sebelum ini yang ditunjukkan oleh makhluk daripada kalangan bangsa jin. Protes ini ialah akibat kebimbangan, takut bila diciptakan makhluk yang nama manusia, yang nama Adam, bila mereka ni beranak pinak, mereka juga akan melakukan benda yang sama di muka bumi. Kalau tiada percontohan ni, logik atau tidak, usul ini akan dibangkang. Kalau tak ada contoh awal, logik atau tidak, nak bangkang. Wahai malaikat, aku bercita-cita nak menjadikan makhluk di bumi, khalifah di bumi nama manusia. Jin pun tak ada lagi sebelum tu. Agak-agak bangkang ke tak bangkang? Tak bangkang. Sebab tak logik untuk dibangkang. Sebab tu sebagai first permulaan. Macam hari ni, zaman kita tak ada kereta. Kita tak ada kereta lagi. Saya sebagai seorang saintis, hadirin hadirat, saya sebagai seorang saintis dan profesor, saya nak buat satu jenis kenderaan yang bentuk dia macam ni. Saya pun tunjuklah lakaran dia, saya tunjuklah desain dia, saya tunjuklah ciptaan dia, saya tunjuklah rekaan dan prototipe dia. Dia kena duduk lebih kurang macam duduk atas kursi. Ada roda 4 biji, ada rim, ada tu, ada ni, ada ni. Kita nak namakan dia sebagai kereta. Tiba-tiba mari seorang ustaz, jangan ustaz buat dan reka kereta ni. Sebab kalau ustaz buat kereta ni, ramai orang akan langgar lampu isyarat.
Kereta tak buat lagi, tapi dia boleh tahu dah kereta ni akan langgar lampu isyarat. Ustaz jangan buat, nanti ramai orang akan kena speed trap Ustaz. Kereta tak buat lagi. Jangan buat Ustaz, nanti ramai orang pecut 200, 220, ramai akan aksiden di highway. Logik ke tak logik? Alasan tak dia bagi untuk saya tak cipta kereta. Tak logik, sebab kereta tak buat lagi. Mana hang tahu dia nak langgar lampu isyarat? Mana hang tahu dia nak kena speed trap? Mana hang tahu nak jadi aksiden? Ni kenderaan pertama hak baru nak buat. Jadi maksudnya jawapan malaikat itu reasonable dan logik kerana ada percontohan walaupun mungkin bentuk sumber penciptaan tak sama. Sebab jin dihasilkan daripada api dan Adam dijadikan daripada tanah. Tapi malaikat masih lagi meneruskan jawapan mereka. Sesungguhnya kami ini sentiasa bertasbih memuji kamu dan sentiasa menyucikan kamu. Seolah-olah masih tak cukupkah dengan apa paparkan Tuhan kita, sembahan kita ialah Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang menciptakan segala makhluk. Tak kira apa jenis, tak kira apa warna, tak kira apa bentuk, tak kira apa nama, termasuk keseluruhan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Persoalan sekarang, kenapa saya menyebut isu ini? Di luar sana, sedar atau tak sedar, tahu atau tak tahu, agama kita Islam sekarang banyak diserang dan dipropagandakan. Malah datang kepada kita berupa cacian, datang kepada agama kita berupa makian, datang berupa kepada penghinaan. Hari ini mereka menghina agama. Dahulu ini adalah benda biasa, tetapi sedar atau tidak sedar, penghinaan ini mula berjangkit dan menjalar kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bukan setakat caci agama, maki agama, hina agama, merendah agama, memperlekeh agama, tetapi mereka juga menghina Nabi, memperlekeh Nabi dan mencaci maki Nabi. Bahkan Allah juga turut direndah-rendahkan oleh mereka. Tak perlu kita persoalkan siapa mereka, mesti mereka datang di luar daripada konteks apa yang kita pegang dan anuti, iaitu Islam.